Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif kadasallahu sirrah. Disebut Ibn Ata'illah Al-Sakandari dalam Ata'iyah, Hikam Ata'iyah. La tatlub iwadan ala amalin lasta lahu fa'ilan yaghfiraka minal jazai an ala al-amal an kana lahu qabilah. Jangan sekali-kali kamu menuntut balasan atas atau gantian daripada amal yang bukannya kamu lakukan. Cukuplah balasan bagi kamu dari suatu amal apabila ia diterima olehnya. Cukup. Kita buat ibadat, Tuhan terima tu alhamdulillah. Tak payahlah kita nak angan-angan nak dapat sana dapat. Habis sebut dalam hadis, dalam Quran hadis, nikmat orang beramal ni dapat fadilat dia dalam fadail. Nak tahu fadail banyak, buka buku tabligh banyak kan. Dalam buku tabligh banyak fadail datang ada hadis sahih banyak tu. Habis maksud dia apa tu? Dia kena pandai faham tuan ni. Bila Allah Ta'ala beri fadail yang begitu banyak, bermakna apa? Bermakna amal itu sangat diredai. Itu maksud. Jadi cari apa? Cari reda dia. Itu maksud dia. Sebab Quran tunjuk waridwanum minallahi akbar. Reda dari Allah lebih besar daripada segala-galanya. Syurga masih makhluk pun tak. Mana besar dengan Khalik pencipta di sini. Sebab tu ibadat, kalau kita buat semua ibadat, usalli, semayang, nawaitul sawma Ramadan, dengan nawaitul sawma gadin, nawaitul hajj wal umrah, semua ujung dia apa? Lillah, bukan lil jannatul firdaus saja. Berarti imam usalli fardhan insya-Allah lil jannatul ma'wa. Makmum kata ni mazhab mana pula di bawah. Subuh kan lil jannatul firdaus. Ini mana mazhab di bawah ni? Tak ada kan. Kalau kena syurga boleh niat tu. Dia bukan kena syurga kan. Semua lillah, kerana Allah. Man wajada Allah wajada kulla syai' wa man faqada Allah faqada kulla syai'. Siapa dapat keredaan Tuhan, dia dapat segala-galanya. Kita nak biar Tuhan apa? Tuhan setuju kita je, dia redha je, dapat segala-galanya. Tak payah minta, dia setuju dia bagi. Jangan dia tak setuju orang kita je. Kalau dia muka kita, jawab dia ambil lah. Jadi cukup bagi kita apa? Dia terima tu. Yakfi laka minal jaza alal amal an kana lahu qabilan. Cukup bagi kita bila amal kita buat, Tuhan terima. Sebab tu kita untuk selamat dunia, lebih lagi di akhirat, kita kena lepas baban, dua pintu. Satu dia panggil babul amal, satu babul qabul. Ada orang ditutup terus macam kafir laknatullah tu, tak nampak terus kan, hidayat pun tak dapat, amal kan tadi habis. Itu kalau tak tobat sampai ke mati, neraka tunggu rintan. Adapun kita orang beriman, ada kala dibuka satu, ada kala dibuka dua. Yang tak buka terus ada kan, jenis khatamallahu ala qulubihim, habis terus Tuhan tutup habis. Adapun dibuka yang pertama babul amal, Tuhan beri hidayat maka dia minat beramal. Tapi babul qabul belum dibuka lagi. Sebab batin dia belum bersih. Sebab tu Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili dan lain ulama menyatakan man lam yataghalghal bihadil ulum mata musirran alal kaba'ir wa huwa la ya'lam. Barang siapa yang tidak mengamati akan ilmu qalbi ni, ilmu membersihkan tempat tilik Allah Ta'ala, amal kita buat banyak, last sekali mana Tuhan tunjuk di dalam, dia tengok innallaha la yanzila suwarikum walakinnallaha yanzila ma fi qalbikum. Tuhan tak tengok hanya zahir saja untuk menerima, last sekali tengok dalam wujud dan ikhlas di dengan Ta'ala. Contoh, kalau ada afat penyakit dengan riya, wujud takabur pun dia tolak, reject. Jadi mana kita minta dua-dua bersih. Bila amal cantik dibuat, maka minta satu lagi dipantau supaya amal tu bersih. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah Ta'ala cantik, dia nak benda yang cantik, yang bersih. Dan surah Kahfi pun disebutkan man kana yarju liqa rabbi falyamal amalan salihah. Apa amal salihah? Wala yusyrik bi ibadati rabbih. Itu tafsir. Dia tafsir ayat dengan ayat terus. Apa amal salih? Jangan kamu sekutukan dalam ibadat kamu akan sesuatu pun. Ahadan tisin nakirah, masuk semua sekali, hatta jannah sekali pun. Mana buat tu. Sebab Rabi'atul Adawiyah kata, ya Allah, kalau aku beramal kerana syurga-Mu, Engkau lempar aku dalam neraka-Mu. Kalau aku ibadat kerana syurga Engkau lempar aku dalam neraka. Bermakna sudah pusing niat kita terus kepada Dia sahaja. Itu boleh betul. Maka balasan itu bukan hak kita. Balasan itu kerja Tuhan, hak dia. Dia nak bagi macam mana, serah pada dia. Kerja kita apa? Izharul ubudiyah, menterjemahkan keabdian kita kepada Allah Ta'ala. Dan setengah daripada makna abdi sebenar bila ikhlas, niat dia betul-betul kerana Allah, bukan yang lain.
Maka oleh kerana hidayat minallah, maka apa kita nak minta pula tuan? Kita tak ada saham. Tu arwah tu ugi jauh sarau kata, kita dapat pahala tuan, dapat syurga bersama tu saham kosong gitu. Bila kita ada melabur, kita buat ibadat ada hidayat, siapa beri? Hidayat. Kemudian dia bantu kita dengan inayah, siapa bantu? Dia juga. Kemudian dia kawal kita, diberi riayah, dia juga. Apa ada kita? Apa tak ada? Ya, semata-mata ihsan dia gitu. Ya, sebab tu kita perhati benda ni, kul bi fadlillah wa bi rahmati fa bizalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Katakan olehmu ya Muhammad, bi fadlillah, dengan kurnia Tuhan semua tu. Ya, wa bi rahmati, semua yang kita buat ibadat dia, ilmu sikit banyak boleh amal, semua rahmat dia, tak ada apa kita pun. Apa bizalika falyafrahu, dengan sedemikianlah kamu gembira. Mana suruh kita ifrah, gembira oleh kamu dengan memandang semua kurnia dia. Itu maksudnya gembira itu. Jangan gembira memandang kita hebat, tu pandang aku ni handal, aku ni hebat, aku banyak amal. Oh, kita terbalik kan, terkejut nusuk longkang tu. Habis. Kemudian firman ta'ala, wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Surah An-Nisa ayat 69. Siapa yang mentaati Allah, may yuti'illah, didatangkan man, tu mana apa dia panggil man syartiyah dalam kaedah bahasa Arab. Mana syarat? Jawab syarat dia belakang tu. Siapa yang mentaati Allah Ta'ala, zahir dan batin dia, dengan bau membersihkan zahir dan batin dia. Dalam ayat lain Tuhan kata, wazaru zahiral isma wa batinah, hendaklah kamu sucikan, bersih zahir dan batin kamu. Luaran bersih dengan ilmu fiqh kata, dalam dengan ilmu sir, ataupun dia panggil ilmu ihsanuddin, tasawuf, hakikat macam nama dia lah. Maka mereka akan ditempatkan di syurga, bersama-sama orang yang telah dikurniakan nikmat oleh Allah Ta'ala kepada mereka, iaitulah Nabi-Nabi, ahli siddiq, syuhada, dan orang-orang yang saleh. Dan amatlah elok mereka itu menjadi teman rakan kepada orang-orang yang taat Allah, maja'na minhum. Kemudian kita masuk golongan siapa yang taat pada Allah dan Rasul, maka dia orang yang akan diberikan nikmat dengan al-jannah, dua, sama ada jannah al-muajjalah ma'rifah ataupun jannah yang kita maklum di syurga di besar sana. Maka dimasukkan mereka di kalangan nabi-nabi, siddiqin, syuhada wassalihin. Ini yang banyak di awal-awal tadi. Sebab kata Syekh Ibrahim Al-Laqani dalam syarah dia, Matan Jauhara, dia kata apa? Wa kullu khairin fi ittiba'i man salaf wa kullu syarrin fi ittiba'i man khalaf. Wa kullu khairin, tiap-tiap kebaikan ada pada mengikut orang yang dahulu-dahulu. Siapa dahulu? Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Wa kullu syarr, dan tiap-tiap kejahatan ada pada orang belakang. Yang belakang macam-macam dia buat fahaman ni. Fahaman-fahaman nak menggenapkan 73 puan. Yang kulluhum finnar ila firqatan wahidah, semua terterjun ke neraka Nabi kata, melainkan satu je, ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah mana ikut sunnah Rasulullah SAW. Jamaah ai jamaatus sahabah, bukan jamaah-jamaah yang kita namakan tu kan. Jamaah ni kalau betul ikut dia selamat, dan kata betul wasa'an. Jamaah dia aku sila jamaatus sahabah. Itu dalam hadis sahih Nabi kata, may ya'is minkum fasayara ikhtilafan katsira wa 'alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa'i rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajis. Barang siapa yang panjang umur di kalangan kamu, wahai sahabatku, kamu akan tengok perpecahan umatku terlampau banyak. Maka jalan selamatku pegang dengan sunnahku dan sunnah perjalanan khulafa ar-rasyidin. Ini kepada sahabat. Dua yang Nabi pegang. Addu 'alaiha bin nawajis, gigit dengan gigi geraham kamu. Apa makna gigit geraham? Ai kinayatan an syiddati tamassuk ala sunnah. Kinayah kita berpegang teguh, sebab gigi bila gigit yang paling kuat geraham. Tuan-tuan makan masak asam ketil, gigit depan tak habis kan, nganjal-nganjal, tolak belakang sekali kan. Dia gigit, itu mana kuat, baru kamu akan selamat. Jadi yang disebut sini apa? Fa'alaikum bisunnati, perjalananku, wa sunnati khulafa'ir rasyidin, dan perjalanan khulafa' ar-rasyidin, iaitu para sahabat. Di antara yang besar Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, dan seterusnya yang lain. Itu maknanya. Itu mana golongan syarat. Dah tak ada dah ni. Rasul dah tak ada.
Ya, sahabat tak ada, siddiqin lakukan, syuhada kalau ada. Ini kita tengah menyaksikan para syuhada di Palestin dan ini. Dua sudut. Satu sudut kita pandang, kita maknanya apa? Kita mengecam sekutu sekeras-kerasnya kejahatan keganasan binatang Yahudi laknatullah. Satu sudut. Satu sudut yang lain mereka sedang bernikmat. Yang mati syahid itu sedang bernikmat. Yadkhulunal jannah bighairi hisab. Mereka masuk syurga tanpa hisab. Kita duduk singgung kesian. Betul kesian dari sudut zahir. Dari sudut hakikat dia nak masuk dan bernikmat dalam syurga itu. Bahkan dalam hadis dia minta kepada Tuhan kalau boleh nak balik ke dunia nak syahid lagi kan. Itu kelebihan orang syahid. Dia dah selamat dan ada yang Tuhan tunjuk zahir mati senyum macam-macam dia. Pada zahir ni nampak dua lah, pandangan dua. Zahir kita mengutuk kezaliman dan hakikat kita memandang kenikmatan mereka sedang dapat kan. Ya, Tuhan dah tarik dia kata dahsyat kan. Betul kaedah dia Allah letakkan hikmat begitu. Kalau Tuhan nak sapu bersih dia sekejap Israel tu dah hentam ni tsunami tenggelam mampu semua dah payah nak. Walillahi junudi samawati wal ard, bagi Taala ada tentera langit bumi. Ya, dia turunkan tentera dengan habis semuanya. Tapi dia biar kita ada hikmat. Ma khalaqta hadza batilan subhana. Ya, kalau tak jadi ke semua tu ada hikmat. Hikmat dia beri tawaran kepada ahli-ahli syuhada. Habis. Maka syuhada ada dua lah. Satu syuhada zahir, syuhada batin. Syuhada zahir tu yang mati medan jihad. Dia panggil syahid ma'arakah. Adapun syuhada batin, orang yang makam duduk dalam makamil musyahadah. Itu dia panggil syuhada batin. Mana dia menyaksikan akan kebesaran dan keagungan Tuhan. Dan salihin tu last sekali. Ya, last sekali golongan salihin itu saja. Lepas tu tak adalah. Tu golongan talihin lah. Yang tak baik, yang jahat. Empat golongan kita minta. Nabiyyin, siddiqin, syuhada wassalihin. Itu yang kita minta dalam Fatihah kan. Ya, an'amta alaihim. Orang yang kau beri nikmat atas mereka. Siapa dia? Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Kemudian tiada martabat yang lebih tinggi daripada maqamus siddiq melainkan makam para nabi. Ya, sebab lepas Nabi sebab apa? Siddiqin, mana orang yang siddiq dengan Allah Ta'ala. Ya, orang yang siddiq dengan Tuhan, mana orang yang betul-betul jujur kalbi dia dengan Tuhan. Dan orang ini disuruh oleh Quran kita cari dan bersama dengan dia. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Tu ayat Quran. Tiap Jumaat dia baca ayat tu. Tuan perasan tak? Khatib dulu baca ya ayyuhallazina amanu ya ittaqullah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai yang beriman bertakwalah kepada Taala, kemudian wa kunu ma'as sadiqin, naklah kamu berserta dengan orang yang siddiq kalbi dia dengan Tuhan, yang jujur. Ya, di kalangan siapa ni? Minal arifin, orang yang betul-betul mengenali Tuhan di kalangan para aulia. Ni sadiqin yang ada sekarang ni, cari berserta dengan dia, berserta zahiran wa batinan, berserta bil ajsad aw bil arwah. Ya, berserta dengan jasad kita bersama dengan dia, menerima ilmu pengajaran bimbingan, atau birruh, kalau tak ada dengan ruh rohani. Ya, itu lebih tinggi. Kalau Naqsyaband dia pakai rohani lebih kuat dan dipanggil apa sih? Rabita. Ya, rabita, memasang rabita dengan para masyayikh yang ada sanad sampai kepada Rasulullah SAW. Pancaran nur itu akan sampai. Ya, pancaran nur di batas kepada titihan sanad dipanggil. Itu pentu kita ambil sanad daripada orang-orang yang sedemikian sampai kepada Rasulullah SAW. Sebab amalan tu ada dua, zikir am biasa, satu lagi zikir khas. Ya, zikir dipanggil ya itulah menaikkan akan peringkat, itu yang ada sanad sampai kepada Rasulullah SAW. Tiada martabat yang terlebih tinggi daripada makam siddiqin melainkan makam para nabi, dan hanya sedikit orang yang bersifat sedemikian. Wa qalilum ma'hum, tak banyak. Sebab guru bagi Syekh Abu Wahab Asy-Sya'rani, si Ali Al-Khawas wali besar, dia kata la yablughul murid maqam as-sidq hatta yazida fi ta'zimi amrillah wa yaf'alul mandub ka'annahu al-wajib wa yajtanibul makruh ka'annahu al-haram wa yajtanibul haram ka'annahu al-kufr. Seseorang tak akan jejak makam siddiq kecuali dia membesarkan perintah Tuhan lebih yang lain, sehingga dia buat sunat macam wajib. Dia buat sunat tu macam wajib. Ya, kita mengaji fiqh sunat wajib. Oh, sunat tak buat tak apa, situ pergi. Dia mengaji nak tahu mana wajib sunat. Tujuan apa? Oh, ni sunat tak buat tak apa. Oh, itu dia lain bacaan dia. Dengan sunat kita menghampir. Dia katakan Rabbi Ilahi bin nawafil. Seorang tu mendekatkan dia dengan Tuhan dengan nawafil, dengan amalan sunat. Ya, Tuhan. Dan dia meninggalkan makruh, takut dia macam jatuh benda haram. Dia jauhkan diri pada haram macam dia takut jatuh dalam kekafiran. Baru dia duduk makan siddiq di negara Ta'ala. Ya, dia lawan siddiq apa? Kazib lah tuan-tuan.
lawan sidik kazib dusta panggil. Lepas tu bila kita semayang, kita kata wajah tu kalbi kita kat mana. Kalau wajah tu kalbi kita menghadap makhluk lagi, Tuhan kata kazabta, dusta kau. Ya, kita menghadap, aku menghadap, hati kita tempat lain lagi mengayau. Kazabta, bohong kau, Tuhan kata. Dan semayang kena bohong berat kan. Kalau tak semayang atau lagi tegur. Habis tu. Oleh kerana itulah orang yang arif, ya, tidak menuntut melainkan sifat sidik dalam ubudiyah. As-sidqu fil ubudiyah, ya, itu makna sidik dalam menterjemahkan kehambaan kepada Allah. Dia saja, lain tak nak antan. Ya, ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Wahai Tuhanku, engkau yang kutuju dan reda engkau yang kucari. Lain tak ada. Tiada apa yang mereka inginkan daripada dunia dan akhirat. Dunia makhluk, akhirat syurga pun makhluk. Kita cari lebih besar tuan makhluk tu sendiri, baru dia betul. Melainkan sifat ubudiyah dan melaksanakan hak rububiyah. Kun bi awsafi rububiyah muta'allikan wa bi awsafi ubudiyah mutahaqqiqan. Tu dalam hikam bin tak sebut. Kun, pada bentuk diri kamu tu bi awsafi rububiyah, dengan sifat ketuhanan, muta'allikan, mana bertakluk, bergantung. Gantungkan alik galbak billah, sentiasa gantungkan hati kamu dengan dia. Wa bi awsafil ubudiyah, dan penterjemahan daripada ibadat, mutahaqqiqan, mana syariat kamu tahqiq, mantap melaksanakan hukum dia, batin kamu mantap bertawajuh kepada dia, baru jadi cantik, jalan dia cantik, ya. Berbeza dengan orang lain, sama ada abid, mana ahli ibadat, ahli zahir, atau orang alim, ya, yang zahir. Mereka tidak terlepas daripada menginginkan bahagian. Itu bezanya antara ulama zahir dan ulama batin. Dan ulama dia ada dua, satu ulama biasa ni, ulama luar dipanggil orang yang arif bi ahkamillah. Yang ni dah ni arif billah, dibezakan ni. Arif bi ahkamillah tu ulama syariat. Dia alim 4 mazhab, 5 mazhab, Quran hadis hafal semua, tapi kedudukan rohani dia bau jejak makam lawamah. Tu disebut dalam Ihya Ulumuddin. Dia tak jalan tariqah sufiah ni kalau dia mengaji ilmu zahir saja kan, ya, maka makam kerohanian dia bau duduk nafsul lawamah. Apa nafsul lawamah? Nafsu yang mencela kejahatan, tapi dia belum tamkin. Kadang-kadang dia jatuh, kalau jatuh, ya, ada pun yang menjalani jalan kerohanian dalam makrifat, dia naik atas. Ya, permulaan dia tu duduk pada nafsul mutmainnah, dia naik ke atas. Itu di antara apa? Perbezaan antara arif billah dengan arif bi ahkamillah. Jadi dua tu. Sebab apa beza dia? Bab pengenalan. Yang duduk makam arif bil bi ahkamillah, dia mengenal Tuhan dengan apa? Bid dalail wal burhan, dengan dalil burhan, ya. Ada pun yang arif dah, dia mengenal Tuhan biz azwaq, bizaq wal wijdan, syuhud wal ayan, dengan rasa hati, bikashfin, dibukakan, ya, maknanya idrak dalam diri dengan Tuhan. Maka ketiga itu jiwa dia sentiasa dengan Tuhan. Kun ma'allah tarallah ma'ak, sentiasalah kamu dengan dia, yang saya akan buka antara kamu dengan dia, ya. Maka kena buang pandangan makhluk. Tu saja tuan. Jasad dengan makhluk tak apa, dalam jangan tuan. Dalam minta maaf, tolong pap kita dengan dia. Abdanuhum ma'al khalaik wa arwahuhum ma'allah. Jasad dia bersama makhluk, kalbi dia dengan Tuhan. Itu pakaian Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul, bahawa dia boleh terbuka hijab, ya. Selagi dia tertambat kalbi dengan makhluk, dia tak lepas, ya. Dia kena bersih itu. Farriq galbak minal aghyar, kosongkan batin hati kamu lain daripada Tuhan, bau yamla'hu bil ma'arif wal asrar, dia akan penuhkan dengan marifat dan sir dia. Itu beza dia. Maka tidak terlepas daripada menginginkan bahagiannya. Maka mereka itu bermuamalah dengan Allah Ta'ala tanpa bercerai daripada tujuan dan tuntutan mereka, ya. Sebab tu apabila seorang ulama sufi dengan ulama ahli syariat bertembung, bila beberapa perkara berlaku, akhirnya dia serah diri. Dia serah diri dan disuruhkan. Lepas tu kata, Allah, kalau aku tahu dulu dah aku masuk jalan ni. Itu dia kenal bil azwaq, rasa. Dan kita kenal dengan ilmu, dia dengar dengan rasa. Mana sama orang yang mengenal, memegang saja tidak makan, ya. Dia pegang, dia buat durian, dia kenal tapi dia tak makan, tak dapat rasa, ya. Dia rasa, sebut dia meleleh-leleh. Sebab dia dah pernah rasa, ya. Maka nak dapat rasa dengan Allah, sila buang rasa dengan makhluk. Buang rasa makhluk,
ya kehebatan makhluk apa tu, buang, cuci kan, ya. Ukhrud min awsafil basyariyatik an kulli wasfin munaqidin li umbudiyatik litakunu linida'il haqqi mujiban wa min hadrati qaribah. Ukhrud, sila keluarkan, cuci batin hati kamu daripada segala sifat-sifat yang menghijab kalbu kamu dengan Tuhan, supaya kamu layak menerima pancaran ni, ya, dan layak menerima kurniaan-kurniaan rohani yang tinggi daripada Allah, dan kamu akan dapat qariban, makam dipanggil taqarrub, ya, qurbi ila Allah, dekat. Wahai saudaraku, bermujahadahlah, ya, ni jalan di internet. Bermujahadahlah, mana berjuanglah kamu membersihkan dalaman tu dalam menyempurnakan maqamus sidq, sebab maqam sidq lebih tinggi daripada maqamul ikhlas, ya. Pelihara adab-adabnya, dan ketahuilah bahawa Allah Ta'ala sentiasa melihat perbuatan kamu. Ini panggil murakabah, ya. Raqib annallaha yara, murakabah akan Allah Ta'ala sentiasa memandang kamu, ya. Keperasanan kita dengan Tuhan jangan putus sendan. Di mana saja kita berada, kita dah mengaji sifat 20 kan, ya. Sifat sama basar, sama dibentak lu apa, inkishaf, nyata pendengaran kita didengar semua, ya. Basar melihat, tidak ada satu benda yang terlepas daripada penglihatan Tuhan. Maka kita jadikan akidah, kita yakin. Kalau sufi jalan dia pergi ke depan lagi, rasakan, jangan yakin dia. Kita buat tak perasan. Ada orang dia tahu tapi dia buat tak perasan, ya. Sufi dia nak ada syuur, keperasanan kalbi. Di mana saja kita berada, sentiasa kita perasan yang kita dalam takluk inkishaf sama wal basar, bahawa dia akan dapat apa yang disebut kelebihan oleh Rasulullah SAW. Afdalul iman an ta'lamallaha haitsu ma kunta. Iman yang paling afdal, kamu sedar dengan Tuhan di mana saja kamu berada. Maka kena cuci kalbi kita daripada apa? Ghaflah, lalai. Musuh kita besar dalam perjalanan ni ialah ghaflah, lawan dia hudur. Kaifa an yadkhula hadratullah wa huwa lam yatatahhar min janabati ghafalati. Macam mana kau nak masuk hadrat Tuhan sedangkan kamu tak bersuci daripada janabah kelalaian, ya. Arif billah, sifatkan orang lalai macam orang berjunub. Maka orang berjunub dia tak boleh masuk masjid, tak boleh duduk dalam masjid, ya. Itulah masjid hadrah, dia tak boleh masuk masjid hakikat, masuk dengan Tuhan, melainkan disucikan kelalaian. Pusing-pusing banyak, zikir kena banyak, ya. Zikir kena banyak sampai dapat kemanisan, ya. Itu dipanggil apa? Suruh kita banyak zikran kasira. Bila dapat kemanisan, dia akan pergi kepada apa? Ya, asyik. Lepas asyik boleh buka. Tak ada itu internet. Dia kena banyak fokuskan maknanya. Banyakkan zikrullah sampai rasa manis. Kalau zikir tak ada mana lagi, banyak menangis dengan Tuhan. Kenapalah hati kita ni degil sangat, payah nak menangis dengan Allah Ta'ala, ya. Banyakkan zikrullah sampai dia rasa lazat. Bila lazat, maka dia akan dapat, ya, asyikani wa asyiktuhu. Dia asyik akan aku dan aku membalas keasyikan dia. Maka rafa'tul hijab, aku buka hijab. Dia hijab kalbi, dia akan masuk ni makam ni yang disebut tadi, murakabah musyahadah, dia akan terbuka. Dan situ tempat kelazatan dia dengan Tuhan, ya. Dan bila dia dapat kelazatan Tuhan, takkan berpaling kalbi daripada makhluk, bahawa dia lurus betul berjalan dia, ya. Maka hendaklah kamu berusaha untuk bertemu dengan dan berdamping dengan mereka kerana Allah Ta'ala. Cari orang yang Nabi sebut, ya, khiyarukum man zakkarakum billahi ru'yatu wa zadakum fil ilmi mantiku. Orang yang terpilih, kata Rasulullah SAW, dia orang yang bila kamu lihat wajah dia, hati kamu ingat ke Tuhan, dan dia berkeluar mulut cakap dia, menambahkan ilmu kamu dengan Allah Ta'ala. Ini orang cari ni, ya. Ada, tapi macam malam Lailatul Qadar. Ya, payah nak jumpa, dan carilah, minta dengan Tuhan dia, dan satu profesor besar, ulama besar, sampai tesis di bahagian syariat dipakai di Azhar, dan bapa dia pun wali ulama besar juga. Bila dia dapat PhD Azhar, ya, bapa dia kata, aku tidak reda dengan kau selagi kau cari mursyid yang boleh mimpin kau ke Tuhan. Maka 40 hari dia tak tidur malam, kan. Dia munajat, lalu Tuhan buka, pum, ya, dalam dia tidur tu terbuka mimpi, ya. Dia nampak satu tali, dia bawa kereta, kan. Dia perasan bawa kereta, tiba berdepan macam tsunami, so dia nak pergi jam, ya. Tapi nampak tali dia beratas turun. Tali atas turun, dia pun angkat kepala, dia pun tengok, Masya Allah, ni Syekh ni, dia pun pegang naik ke atas, ya. Besok terus dia pergi bongkok, jumpa Tuan Syekh.
Bila jumpa Tuan Syekh, dia kata, Tuan Syekh dia kata apa? Kau benar mimpi pun nak jumpa, aku dah tunggu lama lah. Ya, tu wali besar cari talabu syekh wajiban ala kulli murid. Kalau kana min akabir ulama, wala terbesar ulama, wa pada PhD dapat bagian syariah, Mesir pakai tesis dan ni. Wah, hebat. Kita tak sebut nama dia siapa lah. Dia profesor dan ni. Akhirnya pum. Dia bawa perjalanan makrifat ke Tuhan, masya-Allah. Itu dia kata sini, ya ayyuhallazina amanu taqullah wa kunu ma'as sadiqin. Surah Taubah ayat 119. Tiap-tiap Jumaat dia baca ayat ni. Wahai orang beriman, pertama apa? Ittaqullah, bertakwa kamu dengan Tuhan. Dan takwa tak sah melainkan 3 ilmu kena ada. Tauhid dia kena kemas, ya, PK dia kena mantap, dan dia mendalami dalam ilmu qalbi, ilmu sir ataupun tasawuf, makrifat, ya. Kemudian hendaklah kamu berada bersama-sama dengan orang yang sidik, yang benar. Siapa orang benar? Minal arifin, sama zahir dan batin kena sentiasa. Batu satu wali besar di Syria, Profesor Rajab Dib kata, satu orang tu wali besar, dia kata, aku tidak keluar daripada rumahku melainkan di kananku Habibullah, di kiriku mursyidku. Atau mana kun ma'allah. Peringkat awal dia panggil takhayyulan, kita bayang-bayangkan, sampai peringkat dia jadi tasawuran. Tasawur tu buka, kita sentiasa. Sebab dia kata sunnah yang paling besar sebenarnya, kalau kita mengaji Syama'il, cara Rasulullah makan macam mana, berjalan macam mana, kan, kita bukan sekadar ikut, kita bayang kita bersama zaman dengan dia. Tu betul. Dalam baca hadis, ada baca hadis, ulama hadis kata apa? Ketika kau dilontarkan hadis oleh masyayikh-masyayikh yang baca hadis, tak kira muhaddisin mana baca hadis, kamu kena adab besar, kau kena rasakan seolah kau duduk zaman Rasulullah. Engkau menerima hadis, bayangkan macam Rasulullah ajar kita terus. Tu baru dia punya syukur qalbi itu lagi kuat. Ya, kita dapat mandat terus daripada baginda sallallahu. Maka kesan dalam jiwa kamu lebih kuat. Itu maksud dia. Ya. Kemudian kalau tak ada, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala Allahumma ighfir lana wa inna khairan Allahumma haqqina wasluk bina ya Allah masalik ila ahli jannah wa salli ikhwana mujid. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika.